Hai, Assalamualaikum, sawadi, ca. Garang aku hari ni garang. Okay guys, hari ni aku nak ceritakan kat korang tentang satu minyak ni. Minyak masak. Minyak masak pula. Okay guys, hari ni aku nak ceritakan dekat korang tentang minyak dagu. Mostly orang-orang dekat Malaysia ni dah tahu apa itu minyak dagu. Okay guys, minyak dagu ni adalah minyak yang digunakan untuk mendapatkan kekasih katanya. Okay, contoh macam kau suka orang tu, lepas tu orang tu macam tak suka kau. Mungkin ataupun dia macam biasa-biasa je dengan kau. Jadi disebabkan kau terlalu nak dia, engkau pun pergi beli minyak dagu ataupun orang panggil minyak pengasih untuk calik dekat dia, and dia akan suka kau balik. Macam itulah yang dijanjikan oleh penjual minyak dagu ni. Okay. Ataupun macam pasangan suami isteri ya. Contoh, kalau suami dia tu macam orang kaya, lepas tu macam dikelilingi dengan ramai wanita, and then si isteri ni macam jealous, rasa macam insecure gitu. Jadi dia pun akan menggunakan minyak dagu ni untuk mengikat suami dia tu, supaya suami dia ni takkan jatuh dekat tangan orang lain macam tu. Tapi guys, bagi akulah, kalau orang tu guna untuk dapatkan crush dia, aku tak rasa yang crush dia tu akan suka dia tu sebabkan hati cinta apa semua. Tak, confirm tidak. Sebab sebenarnya yang suka dekat pengguna minyak dagu ni hanyalah jin. Jin yang dia yang apa macam memanipulate otak orang yang terkena tu. Tukar langgar dengan ni, tukar langgar dengan ni. Ni, dekat sini je. Dekat sini tak ada. Jadi, bila kau guna benda tu untuk dapatkan pasangan kau, andai katalah engkau kahwin dengan dia, korang tak akan bahagia. Sebab benda tu bukan atas dasar ikhlas, suka-suka. Suka sama suka. Dan pada mereka yang menggunakan untuk pasangan korang, macam untuk pasangan suami isteri, yang terikat tu bukanlah ikat sebab sayang sangat, tak. Tapi sebenarnya dia dah macam membodohkan pasangan dia. Bodoh macam awal-awal tu malah nampak okay seronok, dia dah ikut cakap engkau, dia dengar cakap kau, apa kau suka, apa kau tak suka dia ikut. Tapi lama-lama dia akan jadi bodoh yang macam apa bini aku suruh beli tadi? Telur? Telur tu apa? Kau nak ke macam tu? Tak nak kan? Sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet tidak akan mendatangkan keberuntungan walau sedikit pun. Tidak akan mendatangkan kebahagiaan, kenikmatan walau sedikit pun. Jadi guys, minyak dagu ni apa sebenarnya? Minyak dagu ini adalah sihir pengasih. Bila kita cakap pasal sihir, sihir adalah syirik. Bila engkau cakap pasal syirik, insya-Allah tak jumpa syurga engkau. Sebab apa? Syirik tu adalah menyekutukan Allah. Mengalihkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik besar. Meminta-minta, berdoa asalnya hukum ibadah kepada Allah, tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan. Karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah, ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. Berbahaya sekali syirik besar. Memang bukan kita yang pergi panggil jin-jin, syaitan-syaitan tu, yang buat tu bomoh, tukang bomoh kan. Kita ni beli je. Tapi engkau sendiri telah menggunakan medium itu, jin itu, untuk menolong diri kau mendapatkan apa yang kau suka. Nampak tak dekat situ? Aku terangkan ni sebab
mungkinlah aku rasa, bukan aku rasa, memang ada pun orang yang tak faham. Orang yang ingat, okey aku kan tukar bomoh, aku sekadar beli, aku sekadar buat, aku sekadar datang kat bomoh tu minta tolong. Sebenarnya engkau pun termasuk dalam golongan syirik ini. Aku rasa aku garang sangat malam ni. Sebab aku rasa macam imonya aku, kenapa kau nak kena guna minyak dagu untuk kau dapatkan seseorang? Dan benda tu bukannya mendatangkan kebahagiaan pada kau, malah akhir-akhir nanti kau yang susah. Lepas tu bila kau dah gunakan benda tu dekat orang tu yang terseksa sebenarnya. Sebab macam orang tu macam terikat tau. Terikat, lepas tu dia macam terpaksa macam sukakan kau. Cuba bayangkan benda ni kena dekat kau, kan? Lepas tu kau pula rasa macam aku kena ikut, aku kena suka dia, aku kena ni, aku kena tu. Memanglah kau tanpa sedar, tapi efek dia akan datang ada. That's why orang kata bertindak sebelum berfikir. Berfikir sebelum bertindak. Nak bercakap pun berfikir dulu, nak berkomen pun berfikirlah dulu. Okay, aku share lebih deep sikit pasal minyak dagu ni. Okay, minyak dagu ni berasal daripada Thailand, di mana masa tu Sami tengah buat, dia buat pemujaan dan dia menggunakan media minyak tu lah. Macam mana dia buat minyak tu? Minyak tu sebenarnya berasal daripada dagu mayat. That's why orang panggil minyak dagu. Dan mayat tu pula harus mayat perempuan. Okey, cari mayat perempuan. Dan perempuan tu pula perlulah mati dibunuh. Okey, nak cari perempuan yang mati dibunuh. Oh, okey. Lepas tu, kalau boleh, perempuan yang mati dibunuh itu anak tunggal. Nampak tak berapa step-step susah sebenarnya dekat situ. That's why diorang kata minyak dagu ni kalau beli mahal. Boleh cecah harga 10,000. Tapi orang-orang yang ada duit sanggup beli. Sanggup beli sebab nak cepat dapatkan apa yang dia nak. Dan sebenarnya guys, minyak dagu ni bukan sekadar digunakan untuk dapatkan pasangan macam aku cakap tadi. Sebenarnya minyak dagu ni juga digunakan untuk melariskan perniagaan, menjatuhkan perniagaan orang lain, membalas dendam ataupun menyakiti orang yang kita tidak suka. Nampak tak? Banyak sebenarnya kegunaan minyak dagu ni. Okey, dululah masa aku masih tidak tahu pasal benda ni minyak dagu ni macam orang guna untuk calik kan. Jadi kau just jaga diri kau supaya tak dicalik-calik daripada orang-orang yang kau tak kenal lah, ataupun orang-orang yang senang cerita kau jaga kau punya ikhtilat laki dan perempuan, insya-Allah kau selamat. Tapi tidak ya guys. Sebenarnya minyak dagu ni kalau ada yang power, si pengguna minyak dagu ni hanya perlu pegang minyak dagu ni dan pandang kepada orang yang ingin dituju dan hanya meniatkannya sahaja. Ya Allah, na'udzubillah. Aku harap sangat aku, family aku, korang yang tengah dengar ni dijauhkan daripada unsur-unsur jahat ni, benda-benda jahat ni. Dijauhkan daripada niat-niat hati orang yang tak baik. Apa kena dekat kau kalau kau kena minyak dagu ni? Okey, orang yang kena minyak dagu ni hidup dia akan jadi tiba-tiba gelisah. Lepas tu dia jadi tak tenang, lama-lama dia jadi macam kusut. Lepas tu dia tak tahu apa yang dia buat. Orang, senang ceritalah, orang nampak dia dah macam tak waras. Setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati. Jadi kepada orang-orang yang kena minyak dagu ni sebenarnya ada ubatnya. Ubat bukan ubat makan tu, bukan. Masa aku pergilah berubat. Aku nak share info dekat sini pun tak boleh sebab aku bukanlah orang yang pandai. Aku bukanlah orang yang tahu pasal benda ni. Cuma aku yakin kalau kita meminta pertolongan Allah, insya-Allah Allah akan bagi. Jadi kenapa orang pergi jumpa ustaz untuk berubat apa semua? Sebabkan ustaz kan dia lebih belajar, dia pandai, dia orang kata dia mengkaji Al-Quran, mengkaji doa, dia tahu itu, dia tahu ini. Jadi yang menyembuh tu bukan dia tau, bukan ustaz tu. Yang menyembuhkan adalah Allah.
Tapi kita ni datang kat dia supaya kita tahu info-info tu, supaya kita tahu apa yang kita kena amalkan, apa yang kita kena baca, apa yang kita kena buat, daripada kita ni dulu tak kisah solat ke tak solat ke apa ke kan. Tak kisah doa lepas solat tu apa, buat tak tahu. Jadi bila kita jumpa ustaz ni ajar kita, okey awak balik solat jangan tinggal. Lepas tu baca, amalkan Al-Fatihah, amalkan 3 kul ke apa ke. Sebenarnya bukanlah bergantung kepada ustaz atau ustazah tu sahaja, tapi berbalik pada diri kita juga. Kalau kita yang kena, kita lah sendiri yang kena ubah cara hidup kita. Kita kena lebih dekat dengan Allah, minta dengan Allah, kau tak nak benda ni, kau tak perlukan benda ni, kau nak buang dia. Untuk peringatan kita bersamalah kan, aku ajak korang untuk sama-sama jaga hati. Okay guys, dekat sini ada cermin, dan cermin tu macam ada bayang lalu tadi. Kurang ajar ya. Okay, apa aku cakap tadi? Jagalah hati. Kalaulah kita ni macam kadang-kadang kan biasalah ada perasaan dengki, jealous, cepat-cepat istighfar supaya syaitan tak dapat nak hasut kita supaya bertindak ke jalan yang salah lah gitu. Okay, guys, Kejap. Dah habis ke dengan Kak Nan bebel tadi tu? Oh ya guys, daripada kau pergi guna minyak dagu lah, sihir lah, setan lah, jin lah, apalah untuk mendapatkan korang punya crush, lebih baik korang gunakan Yummy Tummies ni. Tak mahal pun weh, RM7 je. Kalau korang punya crush tu macam chocolate lover, confirm diorang akan melekat dengan korang. Sebab apa? Korang tengok ni kau bagi coklat banyak gila atas ni. Leleh tau, coklat dia sangat leleh, macam cair. And then ni kek dia. Nampak? Sekejap aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya coklat dia. Confirm weh, kalau kau bagi dekat kau punya kau punya kekasih awal dan akhir, dia cair dengan kau. Nampak? So sweet weh, makan berdua. RM7 je guys, RM7 je. Kak Nan ni bukanlah penggemar coklat sangat, tapi kalau coklat tu sedap, confirm Kak Nan boleh makan. Macam mana nak dapatkan kek ni? Korang boleh pergi ke link bawah. Kak Nan akan sediakan link untuk dapatkan kek ni. Betul lah tu guys. Kalau korang nak orang tu suka kau berusahalah apa pun supaya orang tu jatuh hati dengan kau. Okay, kalau orang tu suka coklat, jangan lupa belikan kek coklat tu untuk dia. Jadi guys, kalau korang suka dengan info-info Kak Nan, dengan cerita-cerita Kak Nan, korang boleh subscribe dan follow Kak Nan dekat IG dan TikTok. Okay, akhir kata, Kopkun kakak. Bye bye.